Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini, dalam video kali ini saya akan membentangkan kertas cadangan projek inovasi digital yang akan saya hasilkan nanti bagi memenuhi kerja kursus PIMK 3152 bagi kursus inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, Encik Biamin bin Ahmad, dan seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian. Okay, jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya, sukalah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, jadi nama saya adalah Muhammad Amiruddin bin Tawang dan merupakan pelajar PSMP ambilan Jun 2019 Pendidikan Islam 3, dan insya-Allah nama inovasi digital yang telah saya reka, yang telah saya cipta ni adalah iFaster. Okey, jadi saya mulakan pembentangan saya dengan sedikit pengenalan tentang inovasi digital ini. Okey, inovasi digital ini dihasilkan untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, bagi topik ibadah puasa dalam subjek pendidikan Islam sekolah rendah. Okey, jadi inovasi iFaster ini dihasilkan untuk membantu proses PDP bagi tajuk ibadah puasa bagi subjek pendidikan Islam sekolah rendah. Okey, jadi inovasi digital ini juga merupakan bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk mengajar topik ibadah puasa secara lebih interaktif dan menyeronokkan. Okey, jadi inovasi ini dicipta bagi meningkatkan rasa minat murid untuk belajar, terutamanya bagi topik ibadah puasa yang mungkin setengah murid ni sukar untuk memahami topik tersebut. Jadi dengan penghasilan inovasi ini, insya-Allah akan membantu murid-murid untuk mudah faham, lebih cepat untuk faham tentang topik-topik yang terdapat dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey, jadi kita lihat apa itu iFaster. Okey, tadi saya dah sebut iFaster. Jadi apakah maksud iFaster itu sendiri? Okey, jadi kita lihat satu persatu. Okey, I di permulaan nama tersebut, I merujuk kepada perkataan inovasi dan fast membawa maksud puasa dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi saya menggunakan perkataan bahasa Inggeris dalam nama inovasi ini, iaitu fast yang membawa maksud puasa dalam bahasa Inggeris. Dan faster juga memberi signifikan bahawa murid-murid akan lebih cepat. Fast kan dalam bahasa Inggeris pun bahasa Inggeris cepat kan, cepat menguasai topik ibadah puasa melalui penghasilan inovasi ini. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan apa itu iFaster, iaitu nama bagi projek inovasi digital yang saya akan hasilkan nanti. Okey, seterusnya kita lihat kepada pernyataan masalah. Okey, sebelum saya nak hasilkan inovasi ni, sudah pasti, sudah tentu kita akan ada dulu masalah yang ada, mungkin yang dah ada, ataupun kita cipta sendiri masalah tu sebelum kita nak hasilkan inovasi sebagai pemudah cara ataupun penyelesaian kepada masalah tersebut. Okey, jadi masalah yang saya terima ini adalah ketika saya melaksanakan praktikal baru-baru ini, di mana saya mengajar tajuk ibadah puasa di bulan Ramadan untuk murid tahun 4, di mana bila saya mengajar tajuk tersebut, terdapat murid yang macam susah nak faham, sebab dalam ibadah tajuk puasa ni dia ada banyak subtopik macam rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, perkara membatalkan puasa. Jadi murid ni dia macam susah nak ingat satu persatu, dan dia macam bila kita lihat syarat sah, syarat wajib tu kan, macam murid tu susah nak bezakan sama mana satu syarat sah, mana satu syarat wajib, mana satu perkara membatalkan puasa. Bila kita belajar secara teori, kita ajar, okey, mungkin dia akan faham sekejap, dia akan faham. Tapi bila kita nyatakan situasi seseorang yang berpuasa, mungkin dia akan susah. Contohnya saya bagi kan, contoh syarat sah puasa tu, kita mesti syarat sah puasa tidak boleh berpuasa ketika Hari Raya Aidilfitri. Jadi mungkin dia orang tahu, tapi bila kita terapkan situasi, contohnya situasi tu Aisyah berpuasa pada 1 Syawal. Jadi bila kita switch kepada situasi, mereka tak faham. Walaupun kita dah ajar secara teori bahawa puasa tidak sah ketika puasa pada 1 Syawal,
Tapi bila kita nyatakan situasi, mereka macam blank, macam tak tahu nak jawab. Jadi itulah sedikit sebanyak. Jadi saya dapat feedback daripada salah seorang murid saya, Salsabila 14 tadi, di mana dia katakan susah nak bezakan mana satu syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Macam saya nyatakan tadi lah, mereka mengalami kesukaran untuk membezakan antara kedua perkara tersebut. Okey, penyataan masalah. Yang pertama, murid mengalami kesukaran dalam membezakan antara syarat wajib dan syarat sah puasa berdasarkan situasi yang diberi. Okey, macam saya nyatakan tadi lah, mereka tak boleh nak sukar untuk buat perbezaan, susah nak tentukan sama ada itu syarat wajib atau syarat sah. Jadi dengan penghasilan inovasi ni, mungkin kita akan lebih beri penerangan ataupun memudahkan mereka untuk faham apa itu syarat wajib, apa itu syarat sah. Sebab kita perlu tahu apa itu wajib, apa yang membuatkan puasa itu menjadi wajib kepada seseorang, dan apa yang menyebabkan puasa itu menjadi sah. Benda itu yang kita akan cuba untuk selesaikan, untuk kita huraikan dalam inovasi ini. Dan yang kedua adalah murid mengalami masalah dalam mengingat beberapa subtopik dalam topik ibadah puasa, seperti rukun puasa, perkara membatalkan puasa. Sebab kita tahu dalam tajuk puasa ini banyak subtopik kecil yang perlu murid faham, murid ingat. Tapi mereka ni ada masalah lah untuk ingat, untuk hafal semua tu. Jadi insya-Allah dengan inovasi ni dapat membantu mereka untuk mengingat, bukan sahaja mengingat, tapi untuk mereka lebih faham. Okay, seterusnya kita lihat kepada rasional. Okay, saya ada 4 rasional dalam inovasi yang saya akan hasilkan ni. Yang pertama, meningkatkan penguasaan serta kemahiran murid dalam memahami topik ibadah puasa secara keseluruhannya dan untuk mengamalkannya. Jadi inovasi ini dapat membantulah murid-murid untuk tingkatkan penguasaan dan kemahiran mereka dalam topik ibadah puasa itu sendiri secara keseluruhannya. Walaupun kita fokuskan kepada syarat wajib, syarat sah dan perkara membatalkan puasa, tapi bila kita dah faham ketiga-tiga perkara ini, insya-Allah secara keseluruhannya kita akan faham apa itu ibadah puasa itu. Mungkin kita dapat terapkan niat puasa macam mana, apakah itu maksud puasa. Mungkin benda tu kita boleh terapkan sedikit sebanyak, dan seterusnya murid dapat mengamalkannya lah dengan baik. Okay, seterusnya rasional yang kedua adalah membantu proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di dalam dan di luar bilik darjah yang lebih interaktif dan menarik. Okay, jadi sudah tentulah kan kita hasilkan inovasi ini untuk membantu, untuk kita memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, sama ada di dalam dan di luar bilik darjah. Mana inovasi yang saya hasilkan ni bukan sahaja bertumpu kepada pembelajaran di dalam bilik darjah semata-mata, tapi juga boleh diluarkan outdoor. Maknanya di luar bilik darjah pun kita boleh guna. Okay, di mana-mana sahaja kita boleh adapt dengan inovasi ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan minat murid terhadap sesi PDP melalui penggunaan TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Sebab inovasi ini secara digital keseluruhannya, dan sudah tentu keseluruhannya menggunakan TMK. Jadi dapat meningkatkan minat murid terhadap sesi PDP. Sebab sekarang pun orang ramai pun dah ada peranti masing-masing, ada phone masing-masing. Jadi mudah untuk mereka mengakses inovasi ini, dan sekaligus dapat meningkatkan minat mereka lah. Sebab budak-budak sekarang pun suka dengan gadget. Jadi daripada mereka menghabiskan masa mereka untuk bermain game, jadi mereka boleh menggunakan gadget mereka itu untuk belajar. Okay? Sebab banyak benda sekarang ni dah berasaskan digital. Semua benda dah dapat diakses tanpa sempadan, hanya di hujung jari sahaja. Okay, dan yang keempat adalah boleh diakses secara dalam talian dan juga secara offline ataupun secara di luar talian. Maksudnya kedua-duanya boleh, online boleh, offline pun boleh. Okay, seterusnya kita lihat kepada objektif. Okey, objektif inovasi iFaster ini adalah yang pertama, murid dapat membezakan dan menentukan syarat wajib, syarat sah serta perkara yang membatalkan puasa dengan efektif, dengan lebih berkesan dan dengan lebih cemerlang. Bila objektif dia supaya dengan inovasi yang saya hasilkan ni, dia dapat faham, dapat bezakan mana satu syarat wajib, syarat sah, perkara yang membatalkan puasa dengan berkesan dan cemerlang. Maknanya mereka boleh betul-betul faham, bukan sekadar ingat, tapi mereka boleh betul-betul faham tentang topik dalam ibadah puasa ini. Dan yang kedua adalah meningkatkan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, dengan bahan yang informatif, interaktif dan menarik. Okey, sebab
Dalam inovasi ini saya akan menggunakan pelbagai pendekatan yang sangat interaktif yang orang kata boleh meningkatkan rasa keseronokan murid untuk belajar. Maknanya tak membosankan, bukan sekadar bila inovasi ni mesti ada pembaharuan. Jadi pembaharuan itu yang orang kata lebih membuatkan murid lebih rasa seronok untuk belajar, lebih interaktif. Maknanya tidak membosankan dan menarik minat murid lah untuk lebih suka untuk mengetahui tentang apa itu yang terdapat dalam subtopik yang nak belajar tu lah. Maknanya bukan sekadar belajar lepas tu hilang macam tu je. Maknanya mungkin dia akan boleh akses banyak kali sebab boleh main, contohnya boleh main game. Benda itulah yang dikatakan menarik. Okay, dan yang kedua adalah menjadi bahan rujukan utama kepada murid-murid serta guru dalam mempelajari tajuk ibadah puasa. Okay, jadi sudah tentu kita nak saya nak inovasi ini boleh menjadi sebagai bahan rujukan utama kepada murid-murid untuk belajar. Dan di samping itu juga mungkin juga boleh jadikan bahan rujukan kepada para guru di luar sana, insya-Allah, untuk mereka mengajar anak-anak murid, bukan sekadar untuk murid-murid saja dan bukan sekadar untuk diri saya saja. Jadi objektifnya mungkin juga boleh menjadi manfaat, memberi kebaikan kepada guru-guru di luar sana, insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran inovasi ini saya bagikan kepada tiga kumpulan, iaitu yang pertama murid tahap 2 sekolah rendah. Okey, seperti yang telah saya beritahu tadi, topik ibadah puasa ini diajar dalam subjek pendidikan Islam dalam bidang ibadah untuk murid tahun 4. Okey, untuk semakan terkini, edisi terkini ni memang diajar untuk murid tahun 4. Tapi murid tahap 2 sekolah rendah ni mereka maknanya tergolong dalam kalangan murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Maknanya murid tahap 2 sekolah rendah ni sesuai lah untuk mereka menggunakan inovasi ini untuk lebih faham tentang apa itu ibadah puasa. Sebab kadang-kadang bila dah belajar tahun 4, tahun 5, tahun 6 ni mereka dah lupa, dah tinggal dah benda tu. Jadi inovasi ini relevan untuk semua tahap. Untuk tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. Okay, dan yang kedua adalah guru pendidikan Islam. Seperti saya beritahu tadi, kumpulan sasaran juga adalah untuk guru pendidikan Islam, di mana mungkin mereka boleh menggunakan inovasi ini sebagai bahan bantu mengajar mereka, untuk memudahkan penyampaian mereka untuk menyampaikan pengajaran bagi tajuk ibadah puasa. Dan yang ketiga sekali adalah masyarakat umum. Okay, masyarakat umum adalah maknanya semua orang boleh guna inovasi ini, sebab kita tahu ibadah puasa ni merupakan satu kewajipan kepada kita kan, untuk kita puasa di bulan Ramadan. Dan kita perlu tahulah mungkin dengan inovasi ni dapat orang kata memudahkan mereka untuk, mungkin selama ni kita berpuasa tapi kita tahu benda yang membatalkan puasa. Mungkin dengan inovasi ni dapat membantu mereka memberi lebih kefahaman kepada mereka tentang puasa. Okay, jadi seterusnya kita lihat pula kepada sumber inspirasi. Okey, sumber inspirasi saya dalam menghasilkan inovasi ini, yang pertama adalah kelas yang diajar semasa praktikum. Okey, semasa praktikum dulu saya mengajar untuk topik ibadah puasa ni untuk tahun 4, di mana terdapat murid yang tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik dan tidak dapat mengingat isi pengajaran dengan baik. Okey, dan seterusnya yang kedua adalah rakan sekelas. Okey, hasil perbincangan antara rakan-rakan yang menerima tugasan yang sama. Okey, jadi dua perkara ini menjadi sumber inspirasi saya untuk mencipta inovasi digital ini, dalam usaha untuk memberi manfaat, menyebarkan manfaat kepada semua, dan semoga inspirasi ini dipermudahkan jalannya, dan supaya dapat mencapai segala objektif matlamat yang dicita-citakan tu, insya-Allah. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada jenis peralatan dan sumber yang diperlukan. Okey, yang pertama adalah Telegram. Okey, Telegram ni saya bercadang untuk menghasilkan satu Telegram bot. Okey, Telegram bot Telegram tu, di mana kalau pengguna nak mengakses kepada inovasi ini, contohnya mereka nak tahu tentang syarat wajib puasa. So dia orang search je syarat wajib puasa. So bot Telegram tu dia akan automatik yang ketunjukkan syarat wajib puasa, dan mungkin daripada situ juga mereka akan boleh huraikan secara detail lah apa itu syarat wajib puasa dan apa yang terdapat dalam syarat wajib puasa yang mewajibkan seorang itu berpuasa. Jadi benda tu mungkin lebih orang kata
sebagai salah satu kata apa nota digital untuk inovasi saya. Okey. Dan peralatan dan sumber yang kedua adalah Genially. Okey, Genially ni adalah satu saya bercadang untuk menghasilkan satu permainan, satu game yang berasaskan macam pengembaraan macam tu, di mana dalam setiap pengembaraan tu ada misi-misi yang perlu pengguna selesaikan. Dalam setiap misi tu adalah beberapa situasi, beberapa soalan yang dikemukakan untuk pengguna inovasi ini jawab dan selesaikan. Dan seterusnya apps Gazer. Apps Gazer ni adalah salah satu aplikasi untuk menghasilkan satu apps yang khusus untuk inovasi saya. Dan yang kedua, yang seterusnya adalah Canva. Okey. Yang seterusnya adalah PowerPoint, dan yang terakhir sekali adalah YouTube. Okay, YouTube ni adalah untuk saya menghasilkan video pengajaran yang interaktif lah bagi inovasi saya ini. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada kerelevanan objektif. Okay, hasil pembelajaran dengan keperluan kurikulum, program major dan elektif. Okay, yang pertama berpandukan buku teks semakan terkini. Okay, itu dah semestinya. Dan yang kedua adalah berpandukan DSKP dan juga DPK dan bahan bantu mengajar. Jadi ketiga-tiga komponen ini adalah relevan lah dengan objektif. Okay, di mana seperti bahan bantu mengajar, inovasi ini boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada anggaran kos projek inovasi ini. Okey, bot Telegram, aplikasi iFaster menggunakan apps Gazer, permainan interaktif menggunakan Genially, Microsoft PowerPoint, Canva, semuanya kos RM0 Malaysia. Okey, kesemuanya adalah RM0 Malaysia. Ini bermakna tiada kos langsung yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi ini kerana semuanya hanya berasaskan digital dan di atas talian. Terusnya cara penilaian. Okey, cara penilaian yang pertama adalah melalui komen di video YouTube. Okey, komen di video YouTube akan dinilai sama ada projek inovasi ini membantu memberi kefahaman kepada murid atau sebaliknya. Sebab saya akan buat video dan saya akan post di YouTube, dan di situ saya akan lihatlah komen-komen daripada murid-murid, daripada guru-guru ataupun siapa-siapa saja yang menonton video tersebut yang menggunakan inovasi tersebut. Dari situlah saya akan nilai sama ada inovasi itu berjaya ataupun tidak. Okey, seterusnya adalah maklum balas murid SK IPG KDRI. Okey, inovasi iFaster ini akan diuji kepada murid tahap 2 SK IPG KDRI. Maknanya dia akan diuji, dia akan diberi ujian lah, testimoni kepada murid-murid tahap 2. Nak test sama ada murid-murid SK IPG KDRI ni boleh faham ataupun tidak, boleh guna dengan baik ataupun tidak. Okey, dan yang last kali adalah borang maklum balas. Okey, borang maklum balas ini akan diedarkan kepada semua pengguna setelah selesai menggunakan iFaster. Mungkin akan diberikan secara online lah, iaitu melalui Google Form dan sebagainya. Okey, seterusnya carta Gantt. Okey, carta Gantt. Okey, di sini kita dapat lihat 5 aktiviti. Okey, yang pertama pembentangan proposal ataupun kertas cadangan betul sekarang ni dijalankan pada minggu kedua November. Yang kedua, aktiviti penghasilan inovasi, penyediaan dan reka bentuk akan dijalankan pada minggu yang ketiga. Yang ketiga, penghasilan inovasi iaitu pengujian inovasi akan dijalankan pada minggu keempat November dan juga pada minggu pertama Disember. Dan aktiviti yang keempat, penghasilan inovasi iaitu dari sudut penambahbaikan inovasi akan dijalankan pada minggu yang kedua Disember. Dan aktiviti yang terakhir sekali iaitu menghasilkan laporan inovasi akan dijalankan pada minggu ketiga Disember. Okey, jadi secara kesimpulannya saya mengharapkan inovasi digital iFaster ini dapat dilaksanakan dengan baik dan segala perancangan itu dapat dilaksanakan. Dan mungkin dapat ditambah baik daripada segi idea, daripada segi kreativiti, dan saya mengharapkan segala proses untuk menghasilkan inovasi ini juga dapat berjalan dengan lancar dan dapat disiapkan dalam waktu yang ditetapkan, dan insya-Allah akan memberikan manfaat kepada semua orang, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.